berada atasnya masih lagi tidak keluar daripada tempatnya, atau bak air liur. Bak air liur ni benda ada kala telang air liur batal puasa, ada kala tak batal puasa. Air liur yang tak batal puasa kita telang, syarat dia yang pertama mesti air liur itu suci, jangan mutanajis. Syarat yang kedua, jangan bercampur dengan benda yang asing. Yang ketiga, air liur itu masih lagi berada pada tempatnya, tempatnya dalam mulut, atas lidah. Baik, kalau sekiranya air liur itu mutanajis ataupun bercampur dengan benda yang lain, ataupun air liur saat itu bukan daripada tempat dia, tubik nilai sampai luar dia sedu balik masuk, lepas tu dia telang, maka mengikut mazhab Imam Syafi'i batal puasa. Baik, wa yuftiru bi jarri riqi bima baina asnanihi liqudratihi. Ada hak yang kitab lama tu biqudratihi, sebab dia ada nuskhah biqudratihi. Tambah becek balik ibarat liqudratihi ini kami telah membuat pengesahan daripada beberapa nuskhah, antaranya nuskhah daripada Maktabah Jami'ah Ar-Riyadh Qism Al-Makhtutat Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah nombor 1339. Dan batal puasa dengan mengalirnya air liur bersama sesuatu yang berada di celah giginya, kerana dia mampu untuk membuangnya. Kalau tak mampu untuk membuang, tiba-tiba hilang apa mana, tu dimaafkan. Dan begitu juga dengan kohok. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kohok membatalkan puasa apabila kita telang sedangkan dia telah sampai kepada hak yang zahir. Bab kohok ni hamba ada tulis sikit, menelang kohok termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa kecuali jika ia tidak disengajakan. Contoh kita kata dia terlupa, ataupun kohok tersebut belum sampai kepada hak zahir. Kita tubik kohok dah sampai hak zahir lagi, tiba-tiba ditelang, maka tak batal puasa. Tapi kalau sampai kepada hak zahir, maka barulah batal puasa. Cuma hak zahir berlaku khilaf dalam kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Hak zahir mengikut pandangan mu'tamad adalah makhraj ha dan ke atas. Adapun mengikut Imam Ghazali, makhraj ha sama juga Imam Rafi'i, makhraj ha ni masih lagi dikirakan hak batin. Di makhraj ha bagi orang yang mendalami ilmu tajwid, dia akan fahamlah, iaitu di tengah halaq, iaitu pada bahagian tengah kerongkong. Dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ada menyebut thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasaqihi fa'ainun ha'u. Baik, kemudian pada bahagian pangkal kerongkong huruf hamzah dan al-ha, kemudian pada bahagian tengah kerongkong huruf ain dan ha. Baik, jadi tengah kerongkong bahagian ataupun makhraj ha. Jadi kalau sampai kepada makhraj ha ke atas, tiba-tiba dikitelang, batal puasa. Cuma macam yang kita cerita tadi, dalam bab kohok ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan kohok ni tak ada masalah, telang, tak ada masalah. Tapi tak payah telang lah. Kita telang tapi mak kita marah. Mana kan kak telang, mak kita marah, lebar mak kita. Baik, dia bukan benda jenis telang. Cuma kita nak bincang, kalau berlaku pada bulan Ramadan batal tak puasa. Ada pandangan sebahagian daripada ulama, dia kata tak batal puasa. Ada sebahagian ulama mengatakan batal puasa. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia tahu pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i apabila keluar daripada hak zahir batal puasa, tapi dia tidak ambil pandangan tersebut. Antaranya adalah dalam kitab fatwa Syekh Ismail Zain, tak silap ingat, yang mana beliau kata batal puasa nisbah kepada tafaquh saja. Tapi kena ingat tu pandangan dia. Dia tidak diamalkan, tu pandangan dia. Pandangan dia apabila dia sebut lagu tu, maksud dia. Jangan pula ni tengok ulama mazhab Imam Syafi'i kata tafaquh saja. Tu tak kena. Sebab dia bukanlah hak yang kemudian ni, dia tidak sampai kepada martabat Syekh Ibn Hajar, apatah lagi nak sampai kepada martabat Imam Nawawi. Dia bukan ulama tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia bukanlah ashabul wujuh. Dia bukanlah mujtahid mazhab. Dia hanya menakalkan pandangan-pandangan yang sebelum daripada ni. Ketika dia memilih pandangan tertentu, bukanlah pilihan dia itu adalah pandangan mu'tamad. Itu silap. Itu salah. Macam kita kata Imam Nawawi. Imam Nawawi dia panggil ada ikhtiarat bagi Imam Nawawi. Imam Nawawi ada pandangan yang dia pilih yang menyalahi pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita kata, okey, dalam bab telang kohok berlaku khilaf. Kita ambil pandangan yang mengatakan tidak batal puasa, tidak menjadi masalah.
Tapi kalau mengikut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i adalah kalau keluar sampai kepada makhraj kepada hak yang zahir, iaitu makhraj ha ke atas, maka batal puasa. Kalau tidak sampai kepada makhraj ha lagi, baru duduk kepada makhraj hamzah sebagai contoh, pangkal kerongkong, maka ia tidak membatalkan puasa kalau ditelangkan. Lepas tu kita ada sebut dah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ada menyebut falau nazalat min dirmaghihi wa hasalat fi hadd adh-dhahiri min al-fam wa huwa makhrajul ha'il muhmalah, ha yang tidak ada titik. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi sebut qala al-Ghazali makhrajul ha'il muhmalati min al-batin, manakala wal kha'il mu'jamah min adh-dhahir. Dan pandangan Imam Ghazali ni disetujui oleh Imam Ar-Rafi'i, wa wafaqahu Ar-Rafi'i. Baik. Seterusnya kata dia lagi, wa biwusuli ma'il madmadati ila al-jawf in balagha fi ghairi najasah, dan batal puasa dengan masuknya air berkomor ke dalam rongga jika berkomor secara berlebihan ketika tiada najis. Okay, kita komor ni kita bagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah berkomor sebab kita nak melaksanakan sunat wudu, berkomor sebab kita nak melaksanakan sunat mandi. Maka ketika kita berpuasa, sunat kita berkomor dan sunat kita memasuk air ke dalam hidung untuk melaksanakan sunat wudu dan sunat mandi. Okey, sunat kita buat. Cuma mubalaghah ketika berkomor, mubalaghah ketika masuk air ke dalam hidung disunatkan bagi orang yang berwudu, disunatkan bagi orang yang mandi wajib yang tidak berpuasa. Orang yang berwudu yang berpuasa tidak disunatkan mubalaghah. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Hendaklah kamu mubalaghah pada masuk air ke dalam hidung melainkan sekiranya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Rasulullah tidak bagi mubalaghah. Mubalaghah ni maksud dia kita reret naik ke atas. Kalau kita masuk sekadar masuk kawasan ni sudah mendapat sunat memasuk air ke dalam hidung. Kita akad tu dipanggil mubalaghah. Mubalaghah dalam berkomor adalah kita penuhkan air dalam mulut. Penuhkan air dalam mulut tu dipanggil mubalaghah. Ketika bulan Ramadan sedang kita berpuasa, malang tak ada masalah sebab kita dah puasa ni, sedang kita puasa siang hari lah. Hukum mubalaghah adalah dilarang, makruh, tidak disunatkan. Okey, kita kena bincang bab ni dulu. Yang pertama, berkomor dengan masuk air ke hidung sahaja bagi orang yang berwuduk dan mandi wajib adalah disunatkan walaupun dia berpuasa. Mubalaghah pada berkomor dan masuk air ke hidung bagi orang yang berpuasa dilarang. Sebab Rasulullah kata illa an takuna sha'iman. Melainkan kalau orang berpuasa jangan lakukan perkara tersebut. Baik. Apa selagi? Dua dah. Yang selagi adalah ketika ada najis dalam mulut. Ada najis dalam mulut, maka dituntut mubalaghah untuk menghilangkan najis. Jadi kata dia batal puasa dengan masuknya air berkomor ke dalam rongga jika berkomor secara berlebihan. Tu mubalaghah nama dia. Ketika tiada najis. Jadi bermakna kalau ada najis, tu tak ada masalah. Okey, kita tengok nombor satu, berkomor adalah antara sunat wudu meskipun berada pada siang hari Ramadan. Begitu juga istinsyaq. Adapun pada bulan selain Ramadan yang disunatkan bukan sekadar berkomor dan istinsyaq, malahan mubalaghah, iaitu berlebih-lebihan dalam melakukannya juga disunatkan. Namun mubalaghah tidak dituntut ketika sedang berpuasa, bahkan hukumnya makruh jika melakukannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dah saat ni. Seorang yang berkomor atau masuk air ke dalam hidung secara mubalaghah, tiba-tiba dia tertelang air tersebut. Dia mubalaghah, lepas tu tertelang, maka batal puasanya. Walaupun tertelang, tak sengaja pun. Kerana tertelang itu terjadi disebabkan membuat perkara yang dilarang. Berbeza jika tertelang itu terjadi disebabkan membuat perkara yang dituntut, maka ia tidak membatalkan puasanya. Okey, kita ada kaedah. Kalau tertelang air sebab kita melakukan perkara yang dituntut, ia tidak membatalkan puasa. Kita komor saja. Kita bukan mubalaghah tok je, tapi tertelang. Jadi masa tok air dalam mulut saat itu kejut. Kucing mitah. Kejut saat itu telang tu air. Okey, lepas tu tidak
membatalkan puasa. Sebab dia terjadi, dipanggil tawallud, daripada melakukan perkara yang dituntut. Tapi kalau tertelang kerana dia melakukan perkara yang tidak dituntut, maka batal puasa dia. Contoh kita katakan ni, dia tak pernah haid, telang. Tak sengaja pun telang. Dia tak pernah haid pun telang. Okey, itu batal puasa. Baik. Dan kita ada sebut kaedah yang disebut dalam kitab Busyrul Karim, dalam kitab Muqaddimah Busyrul Karim, dalam syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah, dia ada buat mari satu kaedah, yang mana kaedah dia berbunyi, wal qa'idatu anna ma sabaqah li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bih atau min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bih. Ni kaedah. Air yang terlajak masuk ke dalam rongga kerana melakukan perkara yang tidak diperintah, maka batal puasa. Ataupun air yang terlajak masuk dalam rongga kerana melakukan perkara yang disuruh, walaupun benda itu adalah benda sunat, bukan benda wajib, ia tidak membatalkan puasa. Ini maksud bagi kaedah ini. Baik. Seterusnya, sama juga, atau berkomor tanpa berlebihan untuk menyejukkan, wa bi ghairi mubalaghah, untuk menyejukkan, batal puasa jika berkomor tanpa berlebihan. Dia berkomor biasa je, tapi tujuan untuk menyejukkan, atau berkomor kali keempat, atau bermain. Jadi dalam kitab tu tak ada perkataan abas, tapi hamba tengok dalam makhtutat ada perkataan abas atau abas. Kan ada abas di situ? Ada? Oh, ada. Ingat tak ada? Yang mungkin yang cetak lain pun tak ada. Ada, sebab hamba tengok ada nuskah tak ada abas. Tapi tengok dalam makhtutat ada abas, tambah tak abas di sini. Batal puasanya jika berkomor tanpa berlebihan untuk menyejukkan atau berkomor kali keempat atau bermain. Tujuan untuk sejuk-sejuk je. Ya, tak air dalam mulut belah puasa ke, tiba tertelang, batal. Atau berkomor kali keempat, kan kita berwudu sunat 3 kali je, kali keempat dah sunat dah, tiba telang hak kali keempat, batal. Kalau kelang kali 3 tak apa, kali pertama telang, kali kedua telang, kali ketiga telang dia. Jadi setiap kali ambil semayang dia telang je. Jadi hilang dah geru. Okey, tak apa, tertelang. Tapi jangan mubalaghah lah. Tapi kalau keempat tak boleh, sebab tawallud daripada melakukan perkara yang tidak dituntut, ataupun saja main. Okey. Jika dia tertelang air ketika berkomor untuk mendinginkan mulut, atau kali keempat ketika berkomor-komor sunat wudu, atau semata-mata untuk bermain air dalam mulut, maka batal puasanya. Ini kerana tertelang air itu berlaku disebabkan dia melakukan perkara yang tidak dituntut. Cuma tengok yang ni ada tulis sikit. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi ada menyebut, jika seorang yang berpuasa meletakkan air ke dalam mulutnya ketika ada tujuan seperti ingin menyejukkan diri, dalam kitab Qalyubi kata gitu, kemudian air itu turun sendiri ke dalam rongganya tanpa perbuatannya, maka ia tidak membatalkan puasa. Ni nas ataupun ibarat kitab Qalyubi. Walau wada'a fi famihi ma'an mathalan bila gharad thumma batala'ahu nasiyan lam yadur aw sabaqahu darra. Sepatutnya gitu bagi dia. Aw wada'ahu li gharadin katabarrudin wa 'atashin. Ni, ataupun dia letak air dalam mulut dia kerana ada tujuan seperti untuk menyejukkan mulut ataupun dahaga. Dahaga sangat, itu air dalam mulut je, tiba-tiba fanazala jawfa, turun ke dalam rongganya. Aw sa'ida ila dimaghi, ataupun naik sampai ke otak dia, bighairi fi'lihi, tanpa perbuatannya. Awi ibtala'ahu nasiya, ataupun dia telang air dalam keadaan dia terlupa, tu lam yuftir kama qalahu Syekhuna Ar-Ramli. Jadi pendek kata, memasukkan air ke dalam mulut kerana untuk menyejukkan mulut, dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, andai kata tertelang daripada perbuatan tersebut, batal puasa. Tapi dalam Hasyiah Qalyubi dikata tak batal puasa, kerana dia menganggap bahawasanya menyejukkan mulut di antara gharad tujuan yang diiktibar oleh syarak. Okey, berlaku khilaf dalam masalah ni. Yang penting tak payah buat lah. Tu selesai. Okey. Seterusnya, wabitabayyunil akli nahara, batal puasa jika ternyata makan pada siang hari. Kita duk sahur sedap-sedap, ingat ke dak subuh lagi, dah rupa tadi dah subuh, Tok Bilal balik rumah, kat pukul 7 dah, aku duk makan lagi. Okey, nyata dia makan pada siang hari, maka batal puasa.
Sama juga Abu tulis mana? Pada sangkaannya masih lagi malam, lalu dia bersahur, namun rupa-rupanya telah keluar fajar, maka batal puasanya. Begitu juga jika pada sangkaannya telah terbenam matahari, lalu dia berbuka puasa, namun pada hakikatnya belum terbenam matahari, maka batal puasanya. Dia hak ni lah kalau kita nak cari dalam kitab pun ni. Hak yang ada, kalau orang tu dengar orang bang, tiba-tiba dia makan. Rupa-rupanya dah masuk lagi maghrib, batal puasa dia. Mana hak disebut dalam kitab? Ni hak disebut dalam kitab ni. Wa bi tabayyunil akli nahara. Nyata makan pada siang hari. Jadi dia ingat ke malang dah? Ingat ke terbenang dah matahari? Sebab orang bang dah. Rupanya Tok Bilal silap tengok jam. Anak dia nakal. Dah Tok Bilal ada anak kecil. Ni contoh je ni. Anak wai mai esek. Tok Bilal susu esek. Anak gerang tengok ayah tidur tu je gajah jang ayah. Dia tekan dak esek sangat. Budak-budak gitu lah ni ya. Dia tekan jang ayah. Dah esek tak mau esek kan? Tok Bilal lagi masjid itu nak bang, masuk dah waktu. Nyebang dak sekarang. Dah rupanya dak masuk lagi waktu. Kawan ni makan dah. Okey, dia makan saat itu, nyata makan saat itu pada siang hari. Batal puasa. Itu dipanggil tabayyunil akli nahara. Baik. Kalau dalam kaedah fiqh disebut gini, dalam kaedah fiqh lain. Dalam kaedah fiqh dia sebut tabayyunil akli nahara. Kaedah fiqh disebut la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak boleh dikira dengan zan yang nyata tersalah. Jadi sekarang ni sangkaan dia masuk malang dah, dia makan. Ternyata sangkaan dia tersalah. Kena ikut sangkaan dia ke kena ikut hakikat? Kata ulama, kena ikut hakikat. Sebab al-ibrah pada ibadat adalah bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Ibrah pada ibadat gabungan daripada dua perkara. Yang pertama kena kira dhann mukallaf, yang keduanya kena tengok kepada hakikat. Jadi zon dia masuk dah waktu. Pada sangkaan dia betul dah dimakan. Tapi hakikat masih lagi siang hari, maka kena kira hakikat masih lagi siang hari. Tapi perbuatan tersebut tidaklah berdosa. Cuma wajib dia kena qada balik puasa dia. Sama juga, begitu juga jika pada sangkaannya telah terbenam matahari lalu dia berbuka puasa, namun pada hakikatnya belum terbenam matahari, maka batal puasanya. Antara perkara yang membatalkan puasa adalah wa bi tabayyunil akli nahara. Selesai dah. Seterusnya la bil akli mukraha. Tidak batal puasa kerana makan dalam keadaan dipaksa. Dia dipaksa di sini dia dua. Dia paksa memang tak ada ikhtiar kita langsung. Paksa ada ikhtiar kita. Dia bagi pada dua. Paksa hak yang memang tak ada ikhtiar, hak tu jelas sepakat ulama mengatakan tak batal. Mana paksa tak ada ikhtiar? Orang ni yang pegang kita, contoh sahaja. Dia pegang, dia kejong ramai-ramai, dia nganga mulut, dia tok air dalam mulut. Air tak open pula. Dia pun tekan hidung. Jadi memang tak ada ikhtiar. Masuk habis dalam mulut. Okey, tu sepakat ulama mengatakan tak batal puasa dia. Sebab orang kejong dia. Yang keduanya, paksa hak yang ada juga sedikit ikhtiar daripada kita. Mana? Mung kau duk makan, aku kat kau. Bisa. Memang you buat sungguh. Kakak ni memang jenis pada dak tu kakak ni. Saya ada lesen set ni. Ada kad merah kad OKU Mung kau duk makan, aku kat kau. Okey, dipaksa dia pun ambil makanan, makan. Tak batal puasa. Walaupun ada ikhtiar daripada dia walaupun sikit. Sebab dia makan tu ada ikhtiar daripada dia. Dia makan tu kan ada ikhtiar daripada dia. Tapi oleh kerana ikhtiar daripada dia saat itu adalah lahir daripada paksaan sebenarnya, maka tak batal juga. Kalau hak pertama tadi sepakat tak batal. Hak yang kedua ada perbincangan di kalangan ulama. Majoriti ulama mengatakan tidak batal. Okey, tidak batal puasa kerana makan dalam keadaan dipaksa. Seterusnya al-khamis was-sadis was-sabi' al-islam wan naqa'u 'anil haidh wan nifas wal 'aqlu fi jami'in nahar. Kelima, keenam, ketujuh adalah Islam. Sekiranya berlaku riddah, na'udzubillahi min dzalik, ketika sedang berpuasa maka batal puasanya. Kerana antara perkara yang perkara ataupun syarat sah puasa mesti kena Islam.
Jadi orang kafir tidak sah puasa. Begitu juga orang Islam yang sedang berpuasa tiba-tiba terkeluar daripada Islam, batal puasa dia. Seterusnya, bersih daripada haid dan nifas. Tidak sah puasa wanita yang datang haid dan nifas walaupun haidnya datang seminit sebelum terbenam matahari. Puasanya dikira tidak terbatal dan diwajib mengqadanya semula. Ada kala ni ujian pada setengah orang puang lah. Ujian setengah orang puang. Jadi tengah-tengah berpuasa, tiba-tiba kat garik dah nak buka, tubik darah, batal puasa. Tubik darah batal puasa. 2 minit lagi. Tak boleh ke maaf 2 minit lagi? Tak boleh. Jadi kalau keluar darah pada siang hari Ramadan, maka batal puasa dia. Jadi puasanya dikira terbatal dan wajib dia kena qada semula. Ni ujian dia lah. Hak ni tak apa lagi, dia ada se lagi. Hak yang biasa berlaku. Hak ni hak se lagi, hak yang kerak juga berlaku. Bagi perempuan, hak yang keluar darah putus-putus. Ada orang puang keluar darah putus-putus. Jadi kalau keluar darah putus-putus ni, apabila berhenti darah, maka dia puasa lah. Lepas daripada puasa, tiba-tiba tubik sekejap darah. Allah. 5 minit lagi nak garik, tubik sekejap, tubik kejap aje. Lepas tu tak ada darah. Tapi dalam waktu imkanil haid, maka darah tersebut dihukumkan haid. Batal puasa dia. Lepas tu kena qada balik lah. Okey, itu maksud dia. Masalah, bagaimana jika tidak yakin darah keluar sebelum atau selepas berbuka? Kalau yakin darah keluar sebelum daripada berbuka, sebelum daripada masuk maghrib, sebelum daripada terbenam matahari, jelaslah batal puasa. Kalau tak yakin darah keluar selepas daripada terbenam matahari, sah puasa. Okey. Ada orang puang, ia tak yakin darah keluar sebelum atau selepas berbuka. Dia tak tahu. Sebab masa dia sebelum daripada berbuka, dia duduk sibuk siap makanan, masak, dia tak cara dah benda lain. Tak cara dah. Esek-esek tak tahu apa mana dah. Sebab nak siap makanan ke tu lelaki, ke anak-anak Jadi siapa ke nak masuk tandas pun dia tahan dulu. Tu pengorbanan orang puang, Ustaz Man. Jadi nak ceritanya, siapa ke tahap tu memang tak cara benda lain. Nak masuk tandas pun tak cara. Lepas daripada selesai orang buka, baru dia makan air setegak, baru masuk tandas. Masuk tandas tengok, ada darah tu masa mana pun tak tahu. Tadi kita cerita kalau yakin keluar sebelum daripada terbenam matahari, batal puasa. Kalau yakin keluar selepas daripada terbenam matahari, sah puasa. Ni tak tahu tubik bila. Baru tubik ke tadi ke tubik? Ni puasa dia sah ke tak? Baik. Jawapannya puasanya sah. Kerana apabila ada 2 kemungkinan, maka diletakkan pada kemungkinan yang terdekat, iaitu diambil kemungkinan darah keluar selepas daripada terbenam matahari. Ini kaedah fiqh. Kaedah fiqh, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap perkara yang baru berlaku, keluar darah tu benda yang baru berlaku, dianggapkan pada masa yang paling dekat. Jadi ketika benda tu baru datang, tapi kita tak tahu bila kau berlaku, baru ke ataupun tadi dah, maka kena ambil, anggapkan baru keluar. Jadi pada zahirnya puasa dia sah. Hakikat dia keluar sebelum daripada terbenam matahari, tu dimaafkan, benda yang kita tak tahu. Kalau hakikat benarnya keluar sebelum daripada terbenam matahari, kita tak tahu. Kalau kita tahu benda tu memang keluar sebelum daripada terbenam matahari, jelaslah. Ni kita tak tahu. Jangan pula main was-was. Kena qada balik puasa ni dah buat apa? Sebab saya takut hakikatnya, takut gitu. Dia tak boleh gitu. Kita kena ambil hukum secara zahir je. Kalau kita buka ruang hakikat tu, memang selak was-was. Pas panjang was-was. Qada je. Lepas daripada Ramadan qada tak apa, awak qada. Sebab saya bimbang puasa saya tak baru ni, takut tak sah. Tak sah. Kalau tak sah, awak kena qada. Yakin ke tak sah? Tak yakin. Tapi bimbang. Saya memang jenis memang ambil langkah ihtiyat sungguh. Awak kalau guna kaedah tu kok, siapa ke setahun awak kena puasa, dah kat awak qada. Dah awak pun memang mungkin qada awak tak sah juga. Kena qada pula. Mungkin qada awak tak sah juga. Kena qada pula. Pakai sudah. Dia tak boleh gitu. Dia kena ambil hukum zahir sahaja. Kita hanya berhukum secara zahir sahaja. Baik. Tapi ada lagi. Hak yang ingat anak, satu soalan hak yang sampai kepada nakal juga jenis orang puang ni. Dia kata kita kat garik tu kita rasa darah keluar, tapi malah cek sebab dekat dah orang garik. Ada orang puang gitu. Dia rasa macam darah keluar dekat dengan garik dia dah. Dia tak mau cek. Sebab dia kata kalau aku cek takut ada darah, kena qada balik. Tu tak boleh dah. Awak rasa dah darah keluar,
Tak boleh lah. Awak tu tipu diri sendiri gitu lah. Dia nak nipu diri sendiri. Darah keluar. Tak keluar Tak keluar tu tak boleh gitu. Dia kalau yakin darah keluar, batal puasa. Okey, Abi. Okey, kalau misalnya tengok darah kering lama dah, maksudnya lama dah, banyak gini ni, bukan sekejap ni. Boleh je kita ambil di atas ghalabatul dhann. Kuat sangkaan bahawasanya dia keluar sebelum daripada terbenam matahari. Ketika ada dua kemungkinan, tak tahu berat mana antara dua kemungkinan tersebut, barulah kita ambil kemungkinan hak yang terdekat. Baik. Antara syarat sah puasa lagi adalah kena berakal sepanjang siang hari. Orang gila tak sah puasa. Berakal sepanjang siang hari adalah antara syarat sah puasa. Bermakna jika seorang itu gila walaupun sekejap pada siang hari, maka batal puasanya. Wala yadurru al-ighma'u was-sukru in afaqa lahdatan fi an-nahar. Tidak batal puasa sebab pengsang atau mabuk sekiranya dia sedar sekejap pada siang hari. Okey, gini. Masalah kalau gila walaupun sekejap batal puasa. Tidur walaupun lama tak batal puasa. Lepas daripada sahur, dadang subuhnya tidur. Bangun orang bang pula. Dia bangun ingat nak sembahyang subuh. Ingat nak sembahyang subuh. Bangun. Rupanya garik tau. Dia tidur. Kat kita suka dia tidur, parut ngak tidur. Dia malam dia tidur lah. Jadi tidur siang hari. Jadi bangun garik. Batal tak puasa? Tak batal. Tapi dengan syarat dia telah berniat pada malam hari. Tapi gila walaupun sekejap je gila, 2 minit setengah je gila. Lepas tu siumang balik lepas tu. Batal puasa dia. Baik. Gila sekejap batal puasa. Tidur walaupun menghabisi siang hari tak batal puasa. Okey, bab dia, bab pitam, pengsang dengan mabuk. Ulama ketika bincang berkenaan dengan pengsang mabuk ni, ulama kata kita nak sama dia dengan tidur ke ataupun nak samakan dia dengan gila. Kalau kita samakan dia dengan tidur, maka bermakna kita letakkan, kita kiaskan benda yang lebih kuat dengan benda yang lemah. Sebab dia sebenarnya pengsang ni lebih teruk daripada tidur. Pengsang ni, orang pengsang gerak payah tak sedar, orang tidur gerak sedar. Okey, pengsang dia lebih teruk daripada tidur. Jadi kalau kiyahkan pengsang dengan tidur, bermakna kita kiyahkan benda yang lebih kuat dengan benda yang lemah. Okey, tak boleh. Dah kalau gitu sama dengan gila. Pengsang dengan gila tak sama, gila teruk lagi. Kalau samakan hukum pengsang dengan gila, bermakna benda yang lemah kita bagi hukum yang kuat. Maka nak orang ni, maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, pengsang dengan mabuk pertengahan di antara tidur dengan gila. Mana kalau pengsang sepanjang siang hari, start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari, batal puasa. Baik, kalau sedar sekejap aje ataupun masuk siang hari tak pesang lagi, lepas tu baru pesang, maka tak batal puasa. Okey, kita buat contoh. Katakanlah ni sebagai contoh sahaja. Kita masa hak yang COVID teruk-teruk baru ni tu, kan ramai kan orang hak yang ditidurkan. Dan sebahagian daripada sahabat kita, hamba dak kata kita lah, hamba, sahabat hamba, ada hak yang ditidurkan sampai ke sekarang ni tidur lagi. Mati. Maksudnya penghujung dengan kematian. Sahabat anda ramai mati kerana COVID ni. Ustaz-ustaz saja. Baik. Ada orang hak yang ditidurkan tapi alhamdulillah sedar balik. Jadi katakanlah dia ni tengah bulan Ramadan, puasa, dia puasa. Kena pergi atas hospital. Cek-cek oksigen memang rendah sungguh. Terpaksa kena tidur. Tapi tetap dia tak mau berbuka. Dia kata saya lebih baik mati dalam keadaan berpuasa daripada mati dalam keadaan tidak berpuasa. Orang jangan ingat macam kita belaka. Ada orang kuat iman, ada orang tak. Ada hospital Dungu, ustazah hospital Dungu, masa tu dia jemput hamba untuk bentang berkenaan dengan ibadat kepada pesakit. Dia kata ada seorang pakcik tu hak yang masuk air ni, Ustaz Mang, masuk air, setiap kali nak sembahyang suruh cabut. Setiap kali nak sembahyang ngamuk suruh cabut. Sebab hamba nak ambil sembahyang suruh rata. Bukan semua orang yang sanggup kita cocok sekali pertama tak apa, kocok kali tak ambuh sakit tunggu.
Doktor yang cocok kita, tahu kita cocok ke dia, tak mahu kau. Sakit ni bukan sakit dia cocok ni. Cocok kau, cocok. Dia suruh setiap kali ambil nak wuduk saat ni tu, dia suruh cabut. Lepas tu nanti tak mula. Dah kalau 5 waktu sehari nak semayang, 5 kali cabut tak balik. Seorang pocik tu, dia kata nak buat wan ni kalau ada pesakit gitu. Dia tanya kita lah. Cuma kita nak kawan ni bukan semua orang macam kita. Ada orang dia tetap nak bertahan puasa dia walaupun terpaksa ditidurkan. Sekarang ni ditidurkan dalam keadaan dia sedang berpuasa pada tengah siang hari. Baik, maka puasa dia untuk hari tersebut sah. Kerana benda sah? Kerana pada satu juzuk daripada siang hari dia tidak pengsang. Dia dalam keadaan dia sedar. Okey, sebab tu dah dikatakan dia tidak batal puasa sebab pengsang atau mabuk sekiranya dia sedar sekejap pada siang hari. Jika dia tidak pengsang atau mabuk dalam satu tempoh yang pendek pada siang hari, maka puasa. Jika dia tidak pengsang atau mabuk dalam satu tempoh yang pendek pada siang hari, maka puasanya dikira sah. Sebab dia perhati dalam perkataan Arab dia kata tidak batal puasa sebab pengsang atau mabuk sekiranya dia sedar sekejap. Dia kalau sedar sekejap ni maksudnya dia pengsang, sedar atau pengsang balik. Tapi maksud yang ingin disampaikan oleh ulama-ulama fiqh sebelum ni gini. Orang tu kalau dia dak pengsang pada satu juzuk pada siang hari, maka puasa dia sah. Dak pengsang ni merangkumi 2 perkara. Yang pertama, masa awal siang hari dia sedar lagi, lepas tu dia pengsang. Okey, puasa dia sah itu. Yang keduanya dia pengsang, dia sedar sekejap, pengsang balik, puasa dia sah. Tapi perkataan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dia kata tidak batal puasa sebab pengsang atau mabuk sekiranya dia sedar sekejap. Jadi perkataan sedar sekejap ni daripada pengsang dia sedar. Perkataan ni tidak masuk bagi orang yang awal siang hari tak pengsang lagi. Lepas tu baru dia pengsang. Sedangkan apa yang ingin disampaikan oleh ulama fiqh sebelum daripada ni adalah tidak batal puasa orang yang pengsang ataupun orang yang mabuk, yang mana mabuk dan pengsang dia tidak menghabisi siang hari. Ada tempat yang dia tidak pengsang, ada tempat yang dia tidak mabuk, maka sah puasa dia walaupun sekejap. Baik. Seterusnya, wala yasihu saumu yaumil idain. Kita ke nak buka soalan lah. Panjang lagi. Buka soalan dah. Boleh. Apa bagi sikit lagi okey, kita bagi sikit lagi. Okey, wala yasihu saumu yaumil idain, dan tidak sah puasa pada 2 hari raya. 2 hari raya ni maksudnya hari raya Aidul Fitri ataupun Aidul Fitri dan Aidil Adha. Ni tidak sah. Kalau bahasa Arab dia tak panggil Aidi, dia panggil Eid. Aidul Fitri, Aidul Adha. Okey, puasa 2 hari ni tidak sah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Wala ayyamit tashriq, begitu juga tidak sah puasa pada hari tashriq. Lepas tu ni ada kita bincang sikit berkenaan dengan puasa pada hari tashriq. Ada khilaf di kalangan ulama bagi orang yang melakukan haji tamattu', yang mana boleh dia berpuasa sebagai ganti kepada binatang hadiyu yang dia tak ada. Okey, tak apalah, ni kita nak bincang. Seterusnya walan nisfil akhir min Sya'ban illa liwird. Ni kita nak bincang ni. Ni kita nak bincang sebab ni kita lepas daripada ni kita akan masuk bulan Sya'ban. Dan tidak sah juga puasa pada separuh terakhir bulan Sya'ban. Iaitu separuh terakhir ni bermula hari ke-16 Sya'ban sehingga akhir bulan. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Illa liwird, kecuali kerana wiri. Kalau kerana wiri tak ada masalah. Nombor dah selesai lagi nombor ni. Baik. Kerana wiri. Wiri ini dia sama makna wiri. Wiri ini benda yang dia beradab melakukannya. Itu makna wiri. Iaitu sudah kebiasaan berpuasa. Orang yang sudah kebiasaan berpuasa boleh dia berpuasa. Okey, dalam bab wiri ini, apabila kita kata wiri ini adalah adab, maka kita kena bincang adab ni sebab dia ada hukum di sini. Nanti kita akan tengok benda yang lahir hukum yang kita akan cerita lepas daripada ni. Adab ni sabit dengan berapa kali? Dia perkataan adah dan ambil daripada perkataan aud, kembali.
Ada sebahagian ulama mengatakan tidak dinamakan sebagai adah melainkan 2 kali. Baik. Jadi adat yang membolehkan seseorang berpuasa selepas daripada masuk separuh yang akhir ni, penetapan adat tersebut berapa kali? Okey, kita tengok di sini adat kebiasaan dapat ditetapkan dengan sekali. Dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj menyebut wa tathbutul 'adatu huna bimarrah. Sabit adat di sini dengan sekali. Sebab dia kata apa sabit adat sekali? Sebab disamakan dengan bahid. Bahid sabit adat sekali. Jadi perempuan tu ketika datang darah istihadah, darah melepasi 15 hari. Satu sifat. Hari pertama sehingga hari ke-16 darah merah berlaku. Maka dia kena kembali kepada adat dia. Adat dia hotlah sekali. Hotlah sekali je berlaku gitu. Walaupun begitu sebab adat sabit dengan sekali. Wa tathbutul 'adatu bimarrah. Baik. Lepas tu ada tulis iaitu sudah kebiasaan berpuasa, seperti sudah menjadi kebiasaan berpuasa sehari berbuka sehari, atau sudah menjadi kebiasaan puasa hari Isnin dan hari Khamis. Perbincangan ni kalau kita nak tengok yang secara terperinci, boleh tengok dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Okey, anda buat beberapa contoh. Contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama. Orang ni dia biasa puasa Isnin Khamis. Okey, ni pertama, Isnin Khamis dia puasa. Tiba-tiba masuk 16 Isnin Khamis. Okey, dia boleh berpuasa sebab dia telah mempunyai adat. Satu. Yang keduanya, dia puasa Isnin Khamis. Cuma kadang-kadang ada juga hari Khamis dia puasa. Kadang-kadang hari Isnin dia puasa, tapi adat dia Isnin Khamis dia puasa, tapi ada yang puasa. Tadi puasa secara berterusan. Kata ulama apabila masuk 16 Syaban, dia boleh berpuasa Isnin Khamis sebab dia mempunyai adat. Walaupun jarang-jarang dia tidak berpuasa. Dua. Yang ketiga, dia tak puasa pun sebelum daripada ni. Masuk je bulan Syaban, dia puasa Isnin Khamis. Okey, dia puasa Isnin Khamis. Sebelum daripada 15, dia puasa Isnin Khamis. Masuk 16, adakah dia boleh puasa Isnin Khamis? Okey, kata ulama kalau bersambung di antara Isnin Khamis sebelum daripada 16 dengan 16 kalau bersambung, maka boleh puasa. Okey, kita baca nak mudah kita baca apa yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Baik. Ketika orang tanya dia kata alladhi yadhhar annahu yaktafi fil 'adati bimarrah. Sabit adat dengan sekali. Tapi illam yatakhallal fitru mithli dhalika al-yawm alladhi i'tadahu. Sekiranya tidak menyalahi berbuka seumpama hari yang menjadi adat dia. Okey, tengok. Fa idza i'tada shaum al-ithnain fi akthari asabi'ihi. Baca fi akthari ya sebab idhafah. Dia akthar asalnya isim tafdhil, mamnu' min as-sarfi, maningkang boleh diidhafah. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif aw yaku ba'da al-radif. Allah, bolak kali pun nak sebut. Akthar, baca dengan akthari. Apabila dia beradat puasa Isnin pada kebanyakan minggunya, dalam hari Isnin kebanyakannya dia puasa, ada gak dia tak puasa, maka jazalahu sawmuhu ba'da nisf wa yaum syak. Harus bagi dia berpuasa selepas daripada separuh kedua bulan Syaban dan hari Syak. Wa in kana aftarahu qabla dhalik, walaupun dia berbuka sebelum daripada makan itu. Kita cerita dah tadi kan, orang tu ada Isnin puasa Isnin Khamis, tapi ada juga teka-teka tidak puasa, maka dikirakan Isnin Khamis itu adalah adat dia. Walaupun tu dia kata wa in kana aftarahu qabla dhalik, lianna hadha yasduqu alayhi 'urfan annahu mu'tadu. Baik, ni maksudnya pada uruf dinamakan adat dia. Okey, wa in taqallala baina 'adatihi wa sawmihi ba'da nisfi fitruh, walaupun di antara adatnya dan selepas daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, dia berbuka, tetap dia boleh berpuasa pada hari Isnin ataupun hari Khamis selepas daripada separuh yang kedua. Okey, wa amma idza i'tadahu marratan qabla nisfi. Ni kita nak cerita ni. Adapun apabila dia beradat sekali sebelum daripada separuh yang kedua daripada bulan Syaban, sekali je dia puasa. Dia puasa Isnin sekali ataupun dia puasa Khamis sekali. Thumma aftarahu min al-usbu'i alladhi ba'dahu. Kemudian dia berbuka. Minggu selepas daripada tu dia buka. Okey, contoh
Isnin minggu pertama bulan Syaban dia puasa. Isnin minggu kedua dia berbuka. Sebelum tu tak pernah puasa pun Isnin. Okey, boleh tak dia nak puasa Isnin minggu yang ketiga? Sebab minggu yang ketiga ni masuk separuh yang kedua dah. Okey, boleh faham kan? Dia kata mana? Thumma dakhala nisf fa zahir annahu la yajuzu lahu sawm. Hak zahirnya tidak boleh dia berpuasa. Okey, kita buat dua contoh. Contoh yang pertama. Kan kita buat bulan Syaban 4 minggu. 1, 2, 3, 4. Setiap minggu ada Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Katakanlah dia puasa Isnin Khamis sini. Ni sebelum daripada separuh yang kedua. Sebelum tu tak benar pun puasa Isnin Khamis. Maka telah sabit adat Isnin Khamis bagi dia. Boleh dia puasa Isnin Khamis minggu ni dan minggu ni. Okey, boleh faham? Kalau dia puasa Isnin Khamis sini, sini tak puasa. Tiba-tiba nak puasa sini, tak boleh. Sebab sekali saat ni tu diputuskan oleh tidak berpuasa sebelum daripada separuh yang kedua. Okey, ini boleh tengok dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dan sebenarnya hak ni comel juga. Syekh tolong mudah buat perincian. Ambil ni buat perincian. Buat penulisan. Buat perincian tentang puasa separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Okey, minggu kedua dia puasa okey, gini 4 kan. 1, 2, 3, 4. Dia puasa Isnin Khamis minggu kedua. Maka dia boleh puasa Isnin Khamis minggu ketiga. Sebab apa dia? Sebab dia kata yang pertama sabit adat dengan sekali. Ada dah adat dia. Dan adat yang sekali itu tidak diceraikan dengan berbuka di celahnya. Kalau dia berpuasa sekali sini Isnin Khamis, tiba hak sini tak puasa, sini nak puasa tak boleh sebab dicelahi dengan berbuka. Boleh tengok dalam Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, juzuk yang kedua, halaman 76. Nanti kita tengok sini ada tulis dah. Soalan comel kau. Dua sebelum daripada separuh. Adat sabit. Maksudnya dicelahi di antara adat dengan berbuka selepas daripada masuk separuh dah. Oh, tadi sebelum masuk separuh. Tengok sebelum masuk separuh dia katakan ni. Tengok dia kata wa amma idza atadahu. Nampak situ kan? Ni. Mana apa tak ada sini? Adapun idza atadahu apabila dia beradat marratan, sekali qabla nisf, sebelum daripada separuh. Lepas tu thumma aftarahu. Kemudian dia berbuka minal usbu'i alladhi ba'dah, daripada minggu yang selepasnya. Okey, kita buat contoh. Hak ni hak dia puasa sekali ni minggu pertama. Minggu kedua dia buka. Lepas tu thumma dakhala nisf, kemudian masuk separuh. Fa zahir annahu la yajuzu lahu sawmuh. Zahirnya tidak boleh dia berpuasa. Okey, jelas kan? Baik, li'anna al-'adata hina idzin batalat. Adat terbatal. Terbatal dengan dia bi fitril yaumi tsani. Sebab dia berbuka hari yang kedua. Hari yang kedua maksudnya minggu yang kedua itulah. Okey, jelas? Baik. Bi khilafi ma idza sama al-ithnain, berbeza apabila dia berpuasa hari Isnin. Alladhi qabla an-nisf, sebelum daripada separuh. Hari Isnin sebelum daripada separuh, separuh yang kedua bulan Syaban dia puasa. Thumma dakhala nisf, kemudian masuk separuh. Min ghairi takhalluli yaum itsnain akhar, tanpa dicelahi oleh Isnin yang lain. Jadi dia puasa Isnin yang kedua dah. Lepas tu masuk Isnin yang ketiga. Tak ada Isnin yang lain celah tu. Baik. Fa innahu yajuzu shaumul itsnain al-waqi' ba'da an-nisf. Harus dia puasa Isnin yang jatuh selepas daripada 1/2. Li'annahu i'tadah, kerana dia telah beradat, walam yatakhallal ma yubtilul 'adah, dan tidak dicelahi oleh perkara yang membatalkan adat. Fa idza shamahu, apabila dia berpuasa, thumma aftarahu, kemudian berbuka, min usbu'in tsani, daripada minggu yang kedua, thumma sadafa al-ithnain ats-tsalits yaum asy-syak, kemudian bertepatan Isnin yang ketiga hari Syak. Fa zahir, maka zahirnya annahu yajuzu lahu shaumuh wa la yadurru hina idzin takhallulu fitri.
dan tidak memberi mudarat pada ketika itu dicelahi oleh berbuka di annahu sabaqa lahu shaumuhu ba'da nisfi wa dhalika kafin. Okey, ni contoh dia gini. Contoh sebelum, okey, kita buat gini 4 minggu. Minggu ni dah puasa. Minggu ni puasa, tapi minggu ni yang kedua ni masih lagi sebelum separuh yang kedua. Minggu ni dia puasa. Okey, minggu ni dia puasa. Minggu ni dia puasa. Okey, tak apalah. Minggu ni dah puasa. Okey, boleh faham? Minggu ni dah puasa. Tiba-tiba kita kata hari Isnin. Pada hari Syok. Betul hari Syok tu jatuh hari Isnin. Masih lagi dia boleh berpuasa. Walaupun dicelahi oleh tidak berpuasa kerana adat jadi sabit dah. Dengan dia pernah berpuasa setelah daripada separuh yang kedua yang disambung dengan puasa sebelum separuh yang kedua. Okey, boleh faham kan? Manakala hak yang Ustaz Wang tanya saat ni, Ustaz Wang Yusri tanya, tak ada sebut di sini. Cuma kalau kita tengok kepada illah ataupun alasan ta'lil yang didatangkan oleh dia, li'anna al-'adata hina idin batalat bi fitri al-yawm ats-tsani, jadi bermakna adat dia terbatal. Nah, tengok kepada ta'lil. Tengok pada taklil mana dia kata dia puasa pada minggu kedua. Ni contoh minggu kedua dia puasa. Minggu ketiga dia tidak puasa. Tiba-tiba nak puasa minggu keempat, maka tak boleh sebab dia terbatal adat dia dengan dicelahi tidak berpuasa. Sama dengan dia puasa sini, tak puasa sini, tiba-tiba nak puasa sini. Ia tak sama dengan sini dia puasa, sini okey, bulan sebelum tu dia puasa Isnin Khamis. Masuk bulan Syaban dia puasa Isnin Khamis. Okey, 2 kali dah. Ada adat dah. Minggu kedua dia tak puasa, minggu ketiga boleh puasa sebab ada adat dia dah. Macam hak yang kita cerita ni, dia berpuasa fi aktsari asabi'i. Ni. Ni aktsari asabi'i. Dicomel juga ni. Kalau ada masa lah. Buat perincian. Sebab dia dekat dengan bulan Syaban kan. Okey, jatuh karah tahrim ke bagaimana? Ya. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i jatuh kepada karahah tahrim, sama dengan hukum haram. Dosa. Tidak dibolehkan kerana Rasul larang. Rasul kata, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Hadis ni, apabila masuk je bulan Syaban maka jangan. Larangan. Larangan di sini mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah larangan haram ataupun larangan makruh tahrim. Baik. Wallahu a'lam. Berapa dah kita jam? Buka soalan. Boleh lah. Kita buka soalan lah pula. Panjang lagi Baik. Jadi insya-Allah kita mengharapkan ada manfaat dan ada keberkatannya. Insya-Allah kita akan cuba sempurnakan perbincangan kita melalui soalan-soalan yang akan diajukan. Wallahu a'lam. Okey, ada tak pertanyaan? Orang puan? Orang lelaki? Tak ada, kita berhenti awal. Ustaz Mah. Kalau kita ambil pendapat dalam Qalyubi ni, yang komo kesucian, kalau kita tak tahu. Intinya ada mengenai urusan kita tahu boleh basuh pinggang masuk. Orang puan basuh pinggang tiba-tiba ngeci. Ngeci masuk. Benda tu tak makmum. Yalah. Yang lain dah batu cukup. Okey, tak ada masalah tu. Hak tu jelas. Dia sebut dalam kitab hak tu gini. Hak tu kan memang dia tidak sengaja tu. Hak tu tak sengaja tu. Tak sengaja. Dia sama dengan bi ghubari tariq. Kan benda masuk debu jalan kan, tak batal puasa. Jadi Ustaz Wahyu Sriza tanya, apakah hukum orang puan masa basuh pinggang tu ngecik air masuk dalam mulut? Jadi kalau biasa orang puan yang siapa tahap lagu tu nebeng sangat tu puasa tu. Jadi lapar sangat tu siapa keranga mulut. Lapar doa lalu. Jadi siapa ke ngecik masuk dalam mulut. Telang tu. Kalau tu tak batal puasa. Tak batal puasa. Wallahu a'lam. Ngecik air sigat pula masuk dalam mulut. Okey, ada soalan lain lagi? Waalaikumsalam. Baik. Dia orang yang sema, dia senguh.
Dia seingu. Lepas tu apabila dia seingu, tubik ingu. Okey, tak apalah, tubik ingu tu tak batal puasa. Macam kita kata kita kehek kok, tu tak batal puasa. Cuma dia pergi sedut balik gitu kan. Dia sedut balik. Lepas tu telang. Okey, sekarang ni batal ke tak puasa? Dalam masalah ni sebenarnya macam hak yang kita ceritalah. Ada khilaf di kalangan ulama, ada hak yang mengatakan tak batal puasa. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau qahak tu tubik dah kepada hak yang zahir, maka ia dikirakan batal puasa kalau telang balik. Cuma kalau hak yang duduk di sini tarik semula, batal puasa ke tak kalau telang, wallahu a'lam. Mak jumpa lagi ibarat kitab. Orang pernah tanya dah sebelum daripada ni, ada beberapa orang sahabat asatidah tanya. Jadi kita tak jawab lagi lah sebab tak jumpa ibarat kitab. Cuma jadi gini ada mung ragu-ragu batal ke tak puasa, maka tak batal lah. Kalau ragu-ragu batal ke tak puasa, ia tak batal. Dia kaedah gitu. Dia selama mana tidak yakin berlaku perkara yang membatalkan puasa, selama tu tak batal puasa kita. Boleh faham kan? Baik. Apatah lagi ada pandangan yang mengatakan tak batal puasa. Apatah lagi ada pandangan yang mengatakan tak batal puasa. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi soalan lain? Orang puan tak ada soalan seorang? Tak ada orang ni berhenti lah. Reka soalan. Reka soalan. Baik. Dia okey, kita reka soalan lah. Kita reka soalan. Sebab ni kebetulan baca ni bab wa yu'maru as-sabi li 7 wa yudrabu ala tarkihi li 10 in ataqah. Dia anak kita apabila cukup 3 syarat ni, wajib kepada kita suruh dia berpuasa. Syarat yang pertama mesti kena cukup umur dia 7 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Maksud cukup 7 tahun adalah masuk tahun yang ke-8. Yang keduanya dia mumayyiz. Yang ketiganya dia mampu. Kalau cukup 3 perkara ni, wajib kepada ibu bapa suruh anak berpuasa. Tiba-tiba anak khabar ke mak lapar mak. Lapar nak buka mak. Okey, boleh tak mak dia suruh dia buka? Sebab lapar. Boleh ke tak? Okey, jawapannya tidak dibolehkan. Sebab dia tidak dibolehkan? Sebab puasa adalah memang lapar puasa. Puasa memang lapar. Kalau kata mak lapar mak dahaga mak. Mak kata dah buka-buka lah. Anak mau 10 tahun dah, mak suruh buka lagi. Kebetulan mak nak makan kali dengan anak tak? Mak nak puasa kat kali. Jadi sebenarnya tidak boleh begitu. Sebab diwajibkan kepada penjaga kena suruh anak berpuasa ketika anak berusia 7 tahun. Apabila cukup 3 syarat. Yang pertamanya mayit, yang keduanya cukup 7 tahun masuk tahun yang ke-8, yang ketiganya mampu. Lapar ni, rasa lapar dia bukanlah bermaksud dia tidak mampu. Dia tidak mampu ni sakit, pengsang, biru, kita kata tak ada tenaga, dah awak sangat, lembek, itu baru tidak mampu. Kalau lapar tu biasa. Usah kata anak, mak dia pun lapar, ayah dia lapar. Jadi bab lapar tu perkara biasa. Jadi kalau anak kata lapar nak buka, kita kena khabar mak pun lapar juga, ayah pun lapar juga. Jadi puasa mesti puasa memang kita rasa lapar dan dahaga. Mereka kalau tengok anak sana tu lembek loli dah, ataupun kalau aku suruh puasa ni lembek budak ni kita pandai tengok lembek kalau aku suruh puasa maka bolehlah kita suruh dia berbuka. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang anak tu nampak depan kita lembek jumpa go dia main gagah mula. Jadi kita kena fahamlah apakah tanggungjawab kita. So air dak puasa tu nombor 2. Tanggungjawab kita kena suruh dia berpuasa. Wallahu a'lam. Baik. Benda lagi. Bab benda kita tengok hak yang patut sepital lalu. Okey, bab fidyah. Kita cerita bab fidyah pula. Bab fidyah. Dia fidyah puasa ni dia terbahagi kepada beberapa perkara. Fidyah yang pertama adalah kerana seorang itu tidak mampu untuk berpuasa dan dia tidak mampu untuk qada. Contoh orang tua.
Mak cik ni, pak cik ni umur 86 dah. Nak suruh puasa tak kok? Tak boleh nak puasa. So kata nak puasa, nak bangun pun mepeh. Jadi nak suruh dia puasa tak boleh. Sebab hidup kok. Kalau hidup puasa, nak suruh qada, kau tak kok. Sebab akan datang ya kau sihat. 86 tahun depan dah jadi 85. Tahun depan jadi 87. Kalau tahun depan 86, tahun depan 85, tahun depan tu jadi 50 balik, 40. Tu dah apa lah suruh dia qada. Jadi semakin hari semakin lanjut usia, semakin dah kok. Maka nak suruh dia qada tak boleh. Bagi orang ni, apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah sahaja. Tidak perlu qada. Okey, satu. Dan sama juga orang yang mempunyai sakit yang tidak diharapkan sembuh, wajib kepada dia hanya bayar fidyah, tidak wajib qada. Yang keduanya, bayar fidyah kerana berbuka sebab orang lain. Asal ni sebab dia tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu untuk qada. Yang keduanya, bayar fidyah sebab dia berbuka puasa kerana orang lain. Contoh seorang perempuan yang mengandung, dia berbuka puasa kerana nak jaga kandungan dia. Dia sendiri tak ada masalah. Dia 2 hari 2 malam puasa pun tak ada masalah dia. Memang gagah sungguh. Orang puang ni, orang dagak ni. Dia orang dagak, orang bandar lemah kan. Kita contoh orang dagak, gagah dia. Orang bandar lemah tak kok. Ni contoh je. Jadi dia memang gagah 2 hari 2 malam tak puasa. Tapi kalau dia puasa bahaya kandungan dia. Maka dia berbuka kerana nak jaga kandungan dia. Maka ketika tu wajib dia kena bayar fidyah kerana dia berbuka sebab orang lain, dan wajib dia kena qada. Baik, okey, 2. Yang ketiga, wajib kena bayar fidyah kerana melambatkan qada Ramadan tanpa sebarang keuzuran sehingga masuk Ramadan berikutnya. Orang puang kalau bab qada ni lambat sikit. Biasa gitulah. Biasa, kita bulan dia Syakban 10 hari dak qada. 10 hari buat tahun ni. Hak tahun lepas tu ada lagi. Bawa ke tahun ni. Oh, dak qada lagi 10 hari dak qada, dak datang dah nak qada. Okey, sengaja melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya tanpa sebarang keuzuran, wajib kena bayar fidyah. Kalau tak ada keuzuran, ada keuzuran tu lain. Ada keuzuran memang dia sakit, lepas dia Ramadan sakit, lelah. Lepas tu ada tepoh dia baik. Cuma tahun ni warna teruk sangat lelah ni. Teruk sangat lelah. Sampai ke setahun dah tak baik lagi. Tapi lelah dia ni diharapkan sembuh. Jadi wajib dia kena qada, tapi tak dia nak qada sebab ada keuzuran. Ataupun lepas daripada hak yang biasa buat contoh gini, buat contoh. Jadi masa mula mengandung alohang. Lepas alohang dah rock pula sebab mengandung perut besar. Sampai masa beranak dia nak puasa. Acu nak puasa, ngandung pula. Subuh, jenis subuh. Jadi ngandung pula. Lepas tu alohang. Duk main gitu 10 tahun. Duk main gitu 10 tahun duk main gitu. Pusing gitu. Jadi dia nak qada dia. Baik, okey, hak tu tidak wajib bayar fidyah kerana dia melewatkan qada kerana ada keuzuran. Tapi biasanya tak ada keuzuran pun. Biasa sebab orang kita ni jarang hak yang kerek beranak setahun sekali. 3 tahun seorang, 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun seorang, 6 tahun seorang. Hak dah beranak langsung pun ada. Jadi jadi tak ada lah isu tu. Maksudnya kalau sekiranya sengaja melewatkan qada Ramadan sedangkan tak ada keuzuran, maka wajib dia kena bayar fidyah di samping kena qada puasa tersebut. Okey, kita ada 3. Ana nak buat contoh ni je. Sebab contoh ni kalau silap sikit dia boleh membawa kepada tinggal perkara yang wajib dan boleh membawa kepada melakukan perkara yang diharamkan. Kalau silap sikit je. Bab ni ana nak cerita bab dia. Sebelum daripada anda cerita bab ni, anda nak cerita dulu sakit terbahagi kepada 2. Yang pertamanya sakit yang diharapkan sembuh, yang keduanya sakit yang tidak diharapkan sembuh. Sakit yang diharapkan sembuh, dia tidak berpuasa, apa yang diwajibkan kepadanya bayar fidyah, tidak qada. Okey, satu Yang keduanya sakit yang diharapkan sembuh. Lepas daripada Ramadan mesti dia kena qada. Tiba-tiba tidak sempat waktu dia qada, dia mati terlebih dahulu. Maka tidak wajib kepada dia fidyah dan tidak wajib qada. Okey, boleh faham ke tak?
Contoh dia pada bulan Ramadan ni sakit. Tapi sakit dia, ghalib sakit dia sembuh. Maka apa yang diwajibkan kepada dia mengikut nas Al-Quran adalah qada balik puasa tersebut selepas daripada Ramadan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Orang yang sakit, orang yang bermusafir, lalu dia memilih untuk tidak berpuasa, maka wajib dia kena qada balik iddah, bilangan hari yang lain. Tiba-tiba selepas daripada Ramadan tidak sempat waktu untuk qada, dia mati. Jadi bermakna dia tidak sempat waktu iddah min ayyamin ukhra. Maka apa yang disebut oleh para ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib qada untuk dia dan tidak wajib bayar fidyah kerana dia tidak sempat untuk masa untuk qada. Okey, katakanlah seorang tu meninggal dunia masa Ramadan, dia sakit. Lepas daripada Ramadan sakit dia, lepas tu dia mati. Sekarang ni ada puasa yang dia tidak puasa sebanyak 10 hari. Di kalangan ahli waris dia ada anak yatim. Berarti molek Di kalangan ahli waris ada anak yatim. Apabila ada anak yatim, harta pusaka kita tidak boleh buat ikut dak. Sebab ada golongan mahjurun alai yang tidak layak untuk menguruskan harta. Baik. Orang yang mati, yang tinggal puasa kita tak 10 hari saat ni sebab sakit pada bulan Ramadan. Kalau sekiranya wajib atas dia fidyah, maka kita kena ambil fidyah daripada harta pusaka dia. Kalau tak wajib fidyah, maka tidak boleh kita ambil fidyah daripada harta pusaka dia. Di sini kita kena bezakan sakit mana yang dia tinggal puasa saat ni tu. Sakit yang diharapkan sembuh ataupun sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau sakit yang diharapkan sembuh, maka tidak boleh ambil harta dia untuk dikeluarkan fidyah kerana tidak wajib kepada dia bayar fidyah. Hak yang diwajibkan kepada dia adalah qada. Tetapi dia tidak sempat masa untuk qada, dia mati terlebih dahulu, maka gugur qada daripada dia. Okey, boleh faham kan? Tapi kalaulah sakit tidak diharapkan sembuh, maka boleh ambil daripada harta dia fidyah, daripada harta pusaka dia untuk dibayarkan fidyah untuk dia. Tengok, silap sikit tukar antara dua sakit tersebut menyebabkan boleh berlaku perkara yang diharamkan, iaitu kita akan mengambil harta anak yatim. Okey, boleh faham kan? Dan silap sikit kita tidak melaksanakan perkara yang diwajibkan, iaitu sepatutnya kita bayar fidyah untuk dia. Okey, itu sebagai contoh yang boleh kita sebut berkait dengan fidyah. Okey, soalannya orang yang dawamus safar, bermusafir semua. Jadi dia ada dapat jawatan besar dalam kerajaan lah ni. Kerajaan atau dia negara ni 3 hari, dia negara ni 3 hari, negara ni 2 hari, negara ni sehari. Ada main gitu setahun. Jadi sepanjang bulan Ramadan dia bermusafir. Baik. Adakah dia boleh mengambil rukhsah berbuka ketika dia bermusafir? Jawapannya ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safar", secara mutlak. Apabila seorang itu bermusafir, selama mana dia dinamakan orang musafir, maka hukum bagi orang musafir iaitu rukhsah boleh berbuka puasa, boleh diambil oleh dia. Wallahu a'lam. Termasuk rukhsah jamak qasar. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, "Wa idza darabtum fil ardi", apabila kamu berjalan pada muka bumi, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah", tak ada masalah muna qasar sembahyang. Selama mana dia tu orang bermusafir, selama itulah dia boleh mengambil rukhsah sembahyang. Walaupun kerja dia dekat Balogi. Dia Balogi pagi turun daripada rumah kena pergi Kuala Lumpur. Esok balik daripada Kuala Lumpur balik ke rumah. Lepas tu petang pergi pula Kuala Lumpur, duk main gitu semua. Selama perjalanan dia boleh dijamak qasar sembahyang kerana dia termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, kalau tak ada cukup dah lah. Dah. Boleh? Okey. Apa jarah? Tak ingat nak minum air 4 jam, tak ingat nak minum air. Ingat puasa dah kita hari ni. Tapi duk makan lagi pagi ni boleh niat puasa pasal sunat. Tak akan benda lagi. Tapi hari ni ayat 1 tak boleh Makruh ifrat yaumis sabt bisiyam.
kena gabung puasa esok pula. Okey, jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Sekali lagi kita hamba ucapkan terima kasih kepada saudara penganjur, pengurusi majlis kita. Hamba terlupa rasanya nama Muzani dah kan. Aku hamba sebut nama silap aje. Betul dah. Dan saudara Muzani kita yang menganjur program ni. Terima kasih juga kepada muslimin muslimat yang hadir menjayakan majlis kita, dan mohon maaf banyak di atas kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.